أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bersiaran untuk edisi yang keseterusnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan satu topik, yaitu tentang tahlili. Apakah yang dimaksud dan dimaknakan dengan tahlili? Tahlili secara mudah ialah bentuk analisis. Apa yang kita nak analisiskan pada malam ini? Iaitu kita akan menganalisis beberapa ayat Al-Quran daripada surah yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu merujuk surah An-Naml, iaitu surah semut. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan perbandingan ataupun perbezaan yang jelas, saya akan kemukakan perbezaan di antara tafsiran dan juga analisis. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir melalui tafsiran-tafsiran yang dikarang ataupun dikaryakan oleh ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama besar kita sebelum ini, ada di antara jenis-jenis kitab tafsir yang ditafsirkan di dalam pelbagai bentuk dan gaya. Sebagai contoh, ada yang dikenali sebagai tafsir at-tahlili, ada yang dikenali sebagai tafsir al-ijmali, ada yang dikenali sebagai tafsir al-mawdu'i, dan ada juga dikenali sebagai tafsir muqarin. Sebagai contoh, kalau kita menyebut tafsir yang diklasifikasikan ataupun bersifat tahlili, maknanya tafsir tersebut ditafsirkan secara analitik, secara detail, secara panjang lebar. Manakala bentuk penafsiran yang kedua ialah tafsir al-ijmali, iaitu bentuk penafsiran yang dikemukakan oleh ulama-ulama secara umum, secara global. Manakala tafsir dalam bentuk yang ketiga ialah tafsir al-mawdu'i, iaitu mengambil tajuk-tajuk tertentu ataupun disebut juga penafsiran bentuk tematik. Dan tafsir yang terakhir ialah tafsir muqaran, iaitu penafsiran dalam bentuk komparatif. Ini adalah bentuk-bentuk kitab-kitab yang ditafsirkan oleh para ulama. Walau bagaimanapun, pada malam ini kita akan membincangkan tentang tahlili. Dan tahlili di sini bukanlah merujuk kepada tafsir at-tahlili. Walaupun kaedah tahlili sendiri masih lagi menisbahkan sumber-sumber nas-nas daripada tempat yang sama, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Kita nak menafsirkan tentang tafsiran-tafsiran Al-Quran menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Manakala tahlili ataupun analisis yang ingin dilakukan kajian ataupun pemerhatian juga masih menggunakan sumber yang sama, iaitu ayat-ayat Al-Quran.
Walau bagaimanapun bentuk tahlili ataupun analisis berbeza dengan penafsiran yang dikemukakan oleh ulama-ulama tafsir. Bagi memudahkan kefahaman sebagai contoh, sekiranya ada seseorang yang mungkin kita letakkan nama hanya sebagai contoh Ali bin Ahmad, yang mana Ali bin Ahmad kita kenali sebagai seorang individu, seorang figure, seorang personality yang mempunyai kepakaran. Dia juga ada kemahiran, dia juga ada pengalaman, dia juga ada authority dalam satu-satu bidang yang dikuasai olehnya. Kita katakan contoh, Ali bin Ahmad menguasai bidang astronomi. Bila Ali bin Ahmad menguasai bidang astronomi, dia mengambil sumber-sumber ayat-ayat daripada Al-Quran yang sama, yang ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir. Walau bagaimanapun, dia hanya mengambil beberapa ayat yang masih dalam lingkungan bidang yang dikuasai olehnya. Disebabkan Ali bin Ahmad menguasai bidang astronomi, dia mengambil beberapa tempat-tempat ayat-ayat di dalam Al-Quran sebagai contoh. Sebab dia kuasai bidang astronomi, dia mengambil ayat-ayat yang ada kaitan dengan cakrawala. Mungkin dia mengambil ayat-ayat yang ada kaitan dengan matahari. Dia mengambil ayat yang ada kaitan dengan bulan. Dia mengambil ayat yang ada kaitan dengan planet-planet. Dia mengambil ayat yang ada kaitan dengan bintang itu, bintang ini dan sebagainya. Disebabkan apa? Disebabkan bidang yang dikuasainya iaitu astronomi. Berpandukan ayat-ayat yang diambil tadi, dia melakukan tahlili, iaitu dia menganalisis, dia mengkaji, dia membuat pemerhatian, dia membuat observation dan sebagainya berkaitan dengan ayat-ayat tadi. Lalu analisis ini dikemukakan dalam bentuk kepakaran dan kemahirannya. Yang ini bukanlah tafsir, tetapi bentuk ilmu, bentuk pengetahuan, bentuk informasi yang mungkin kadang-kadang setiap analisis yang dilakukan boleh dijadikan sebagai pengukuhan, boleh dijadikan sebagai peneguhan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi untuk dikaitkan dengan pencipta yang paling tinggi, pencipta segala bentuk alam semesta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik kepada persoalan ini, pada malam ini kita akan meneruskan, iaitu tentang surah yang kita sudah pelajari sebahagian ayatnya sebelum ini, iaitu surah An-Naml, surah Semud. Jadi kita akan mengemukakan satu tahlili, juga satu analisis yang berkaitan dengan surah ini. Jadi apakah sumber yang ingin kita ambil? Apakah sumber yang ingin kita guna pakai? Jadi secara jujur dan secara ringkas, sememangnya saya sendiri jarang nak menunjukkan ataupun mengemukakan bahan-bahan kitab-kitab ataupun sumber-sumber saya. Sebab tu kadang-kadang saya selalu melihat komen-komen daripada ceramah-ceramah sebelum ini, Ustaz ni ambil sumber ni daripada mana? Daripada kitab mana? Cerita ni korek daripada mana? Informasi ni ambil daripada mana? Baik. Sekarang untuk membincangkan tahlili yang berkaitan dengan surah An-Naml ini, saya mengemukakan satu buku ataupun satu kitab yang akan kita guna pakai. Dan saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, inilah kitabnya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan di luar sana nampaklah gambaran depan ni pun ialah gambar seekor burung hudhud yang sinonim dengan kaitan surah An-Naml. Jadi tajuk buku ini ialah
Kunuz Al-Malik Sulaiman, iaitu perbendaharaan Raja Sulaiman, merujuk kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Asrarun jadidatun min surah An-Naml, iaitu rahsia-rahsia baru daripada surah An-Naml, bi'uyunil qarnil wahid wal ishrin, daripada kacamata kajian kurun yang ke-21. Baik, siapakah pengarangnya? Ustaz Al-Muhandis. Siapa muhandis? Muhandis ni dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa kita saya terjemahkan sebagai jurutera ataupun engineer. Jadi pengarang buku ini, pengarang kitab ini adalah seorang engineer yang bernama Ali Muhammad Taufik. Jadi apakah dapatan informasi, maklumat dan mungkin pengetahuan-pengetahuan baru yang boleh kita ambil, yang boleh kita dapati dan cungkil daripada buku ini? Baik, bila sebut kata analisis, maksudnya Ali Muhammad Taufik ini menganalisis, mengkaji, memerhati, membuat observation dari kacamata pekerjaannya, iaitu seorang muhandis, seorang engineer. Baik, apa yang lebih ditekankan di dalam buku dan kitab ini ialah bentuk persoalan-persoalan, yang mana persoalan-persoalan ini bagi saya masih lagi dalam ruang lingkup, ada rasionalnya dan ada logikanya atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Jadi sebelum kita memulakan, saya sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila buku ini ataupun kitab ini dia hanya bersifat tahlili, analisis, dia hanyalah cetusan pandangan, cetusan pendapat daripada cuma seseorang, individu personal tertentu, dan dia bukanlah bersifat muktamad. Dia tak muktamad, bukan nak katakan apa yang dikemukakan dalam buku ni semestinya tepat, semestinya betul, separa tepat dan sebagainya. Bila kata dia tidak muktamad, sekiranya anda boleh bersetuju dengan apa yang dikemukakan, itulah dia, dan sekiranya anda tidak bersetuju pun, itulah dia. Dengan bahasa yang mudah, anda boleh menyokong pandangan-pandangan dan pendapat yang dikemukakan, dan anda juga boleh membangkang pandangan-pandangan dan pendapat yang dikemukakan. Baik. Antara yang kita nak bincang pada malam ini ialah berkaitan dua ayat yang kita sudah bahaskan melalui bidang ilmu tafsir, pandangan-pandangan dan ulama-ulama tafsir berkaitan ayat yang disebutkan. Dan malam ni kita akan kembali kepada surah An-Naml ayat 22 dan ayat 23. Dan sekiranya mempunyai sedikit masa, kita akan sambung pada ayat yang ke-24. Baik, di dalam ayat yang ke-22, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin." Famakatha ghaira ba'idin. Tidak lama kemudian datanglah burung hudhud, yang mana sebelum ini burung hudhud tidak berada pada kedudukannya, tidak berada pada posisinya yang menyebabkan Nabi Sulaiman menyedari akan ketidakhadirannya. Nabi Sulaiman mengetahui akan ketidakberadaannya pada kedudukannya pada waktu itu, lalu dia mencari keberadaan burung hudhud. Dan lantas ekoran daripada peristiwa itu, famakatha ghaira ba'idin, tak lama kemudian maka datanglah kembali burung hudhud, faqala. Lalu burung hudhud berkata kepada Nabi Allah Sulaiman, ahattu bima lam tuhit bih. Aku mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya.
Di dalam tafsir disebutkan dengan makna sesungguhnya aku menyaksikan sesuatu yang belum engkau saksikan, begitu juga dengan tentera-tenteramu yang lain juga belum menyaksikan. Baik, daripada perkataan ini, antara analisis yang dibuat oleh Ali Muhammad Taufik ialah mengemukakan pertanyaan dan persoalan. Bila burung hudhud tiba di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, lalu dia mengemukakan penjelasannya, mengemukakan dakwaannya, aku mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya. Jadi analisis yang diangkat oleh Muhandis Ali Muhammad Taufik ini ialah bagaimanakah seekor burung hudhud bila berhadapan dengan Nabi Allah Sulaiman, dia mempunyai keyakinan diri yang begitu tinggi untuk menyatakan pernyataan dan untuk menyatakan pernyataan yang sebegitu berani, kalau kita kata. Dia mari di hadapan Nabi Sulaiman, lalu dia habakkan benda ni. Sebut benda ni, aku mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahui. Jadi bagaimanakah seekor burung hudhud ni boleh mempunyai keyakinan diri yang begitu tinggi seperti ini? Adakah dia tidak terfikir bahawa mungkin sesuatu yang dia anggap dia tahu, Nabi Sulaiman tak tahu, yang walhal Nabi Sulaiman telah mengetahui hal tersebut? Bagaimana dia punya rasa keyakinan yang tinggi ini? Ini antara persoalan pertama yang dianalisis oleh Ali Muhammad Taufik. Manakala kita bergerak kepada analisis yang kedua, iaitu wajituka min Saba'in, dan ku bawakan kepadamu daripada negeri Sabak. Jadi analisis yang kedua, bagaimanakah seekor burung seperti hudhud dapat mengetahui secara jelas, mengetahui secara pasti nama tempat, nama daerah, nama wilayah, mungkin nama negeri yang dilawati dan dilewati olehnya. Daripada pernyataan ayat Allah ni, wajituka min Saba'in, aku bawakan kepada kamu daripada negeri Sabak. Ni perkataan hudhud, seolah-olah hudhud memang mengetahui dan mengenali secara pasti tempat yang dia pergi itu nama dia Sabak. Bagaimana seekor burung seperti hudhud dapat mengetahui dengan jelas dan yakin tempat yang dia pergi itu nama dia Sabak. Dan berkemungkinan andaian yang kita boleh ambil, sekiranya hudhud itu terbang ataupun pergi ke mana-mana tempat lain, adakah dia juga mengetahui dengan jelas dan yakin nama tempat, nama daerah, nama wilayah, nama negeri, nama negara yang mungkin dilawati olehnya? Itu persoalan yang kedua, analisis yang kedua, binaba'in yakin, dengan membawa satu berita yang penting yang diyakini. Baik, di dalam ayat ini ada satu kalimah ahatu. Ahatu, aku mengetahui, yang asal daripada kalimah ahata. Ahata ni salah satunya kita boleh ambil nama Allah yang 99, iaitu Al-Muhit, yang maha meliputi. Ahata juga bermaksud meliputi. Jadi perbahasan di sini daripada Ali Muhammad Taufik ialah bila dia mengemukakan kalimah ataupun kosa kata ahata, dia meliputi melihat. Ahata juga meliputi menyaksikan. Ahata juga meliputi memahami. Ahata juga meliputi menganalisis. Ahata juga meliputi menimbang tara. Boleh menimbang sesuatu. Baik. Dalam perkataan-perkataan yang boleh kita ambil tadi, ahata boleh tengok. Ahata boleh menyaksikan. Ahata boleh memahami. Ahata boleh mendengar. Ahata boleh menganalisis. Ahata boleh menimbang nara.
Jadi itulah yang digunakan kosakata oleh Allah di dalam ayat ini untuk melengkapkan liputan ilmu, pengetahuan, pengalaman yang dipunyai oleh seekor burung yang bernama hudhud. Baik, kita tengok ayat yang seterusnya sebab kita nak secara ringkas saja. Ayat seterusnya, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Inni wajadtu. Surah An-Naml ayat 23. Sesungguhnya aku mendapati imra'atan, seorang wanita. Jadi analisis seterusnya timbul. Adakah seekor burung hudhud yang berhadapan dengan Nabi Allah Sulaiman ini boleh membezakan dengan sejelas-jelasnya perbezaan di antara seorang lelaki dengan seorang wanita? Sebab perkataan hudhud, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita. Ini perkataan hudhud. Jadi analisis yang kita boleh ambil, ya, memang ada logik dan rasional yang pertanyaan ini daripada kenyataan ayat Al-Quran ini, seolah-olah jelas bahawa hudhud dapat membezakan seseorang manusia sama ada dia berjantinakan lelaki atau berjantinakan wanita menerusi kenyataan ayat Al-Quran ini dengan menggunakan kalimah imra'atan. Bahkan lebih jauh, apakah perkataan seterusnya? Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Wanita ni yang disebutkan dalam tafsir ialah Bilqis. Tamlikuhum, yang memerintah mereka, yang merajai mereka. Jadi satu analisis lagi muncul dan keluar daripada kalimah memerintah dan merajai mereka, seolah-olah burung hudhud tahu satu istilah yang disebut al-alaqah al-idariyah. Apa dia alaqah idariyah? Alaqah idariyah ialah hubungan tentang pengurusan ataupun pentadbiran. Maksudnya dia bukan setakat mengetahui untuk membezakan seorang lelaki dengan seorang wanita, bahkan dia mengetahui seolah-olah level, kedudukan, pangkat dan profesion wanita ini dengan menyebutkan yang memerintah mereka, yang merajai mereka. Seolah-olah dia mengetahui seorang wanita ini adalah merupakan raja. Wanita ini adalah merupakan penguasa ataupun pemerintah. Dan dia dapat membezakan seolah-olah yang ini wazir-wazirnya, yang ini menteri-menterinya, yang ini tentera-tentera dan askarnya, manakala yang lain adalah rakyat-rakyat biasa. Jadi analisis ini berbaloi untuk diregukan dengan logika dan rasional daripada pernyataan tadi. Adakah hudhud benar dapat merasakan semua ini dan mempunyai pengalaman ataupun khibrah berkaitan dengannya? Sebab ini dinyatakan oleh Allah, jadi tidak salah rasanya analisis dalam bentuk persoalan ini ditimbulkan. Wa utiyat min kulli syai'in, dan diberikan kepadanya segala perbendaharaan yang selayaknya dimiliki oleh seorang raja. Seolah-olah burung hudhud mengerti dengan perbendaharaan, prasana-prasana, sesuatu yang dimiliki oleh perempuan yang bernama Bilqis, profesinya sebagai seorang pemerintah, dan prasana-prasana, perbendaharaan yang dimiliki untuk melayakkan dirinya digelar sebagai seorang raja dan penguasa. Apakah prasana-prasana? Mungkin dari sudut dia melihat istana yang besar. Dia melihat tentera-tentera, dia melihat menteri-menteri, dia melihat pasukan-pasukan dan sebagainya. Lalu menetapkan dan mengklasifikasikan wanita ini adalah raja ataupun pemerintah. Bahkan satu benda secara khusus di belakang ayat disebut walaha arsyun azim. Dan dia mempunyai satu aras, satu singgah sana yang hebat, yang mengkagumkan, yang selayaknya dimiliki oleh seorang raja, seorang pemerintah. Bagaimanakah burung hudhud dapat mendefinisikan setiap prasana ini? Ini adalah
istana, ini adalah bangunan, ini adalah pengawal, ini adalah singgasana, ini adalah arash. Seolah-olah burung hudhud ini mengerti perbezaan-perbezaan atas perkara-perkara yang disifati olehnya kepada Nabi Allah Sulaiman. Baik, berpandukan dua ayat ini adalah sebenarnya nau'ul awal, bahagian pertama, yang mana cetusan-cetusan analisis ataupun tahlili dalam bentuk persoalan yang dikemukakan. Walau bagaimanapun bentuk yang pertama ini masih lagi dalam ruang lingkup sesuatu yang dapat dideriai oleh 5 panca indera. Maksudnya apa yang dibahaskan sebelum ni, 5 panca indera dapat tangkap benda tu. Laki ke perempuan, raja ke menteri, arash tu, arash ni, barang tu, barang ni, jawatan tu, jawatan ni, benda yang dapat ditangkap dan dideriai oleh panca indera. Walai bagaimanapun, analisis untuk nau'us tsani, bahagian yang kedua, adalah sesuatu yang tak boleh dirasa dengan panca indera, dengan pendengaran, dengan penglihatan semata-mata, tetapi lebih kepada perasaan dan akal. Kalau kita tengok ayat seterusnya, kita tambah satu ayat. Inni wajadtuha, sesungguhnya aku mendapati wa qaumaha, dia dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi min dunillah, iaitu Ratu Bilqis, ratu penguasa negeri ini bersama dengan kaumnya, yasjuduna lisyams. Ni kata-kata hudhud terhadap Nabi Sulaiman, mereka semua bersujud kepada matahari, menyembah matahari min dunillah, selain daripada Allah. Jadi ini memerlukan penakkulan dari sudut akal, hati dan perasaan. Secara umum, kalau kita sebagai manusia pun bukan burung hudhud, buat pertama kali kita melihat sejumlah manusia ataupun sekelompok manusia sedang melakukan penyembahan, sedang bersujud. Kita tidak tahu sama ada dia bersujud, benar-benar bersujud menyembah, menghadap matahari, ataupun dia bersujud kepada Tuhan, ataupun dia bersujud kepada objek lain yang tidak dinampak oleh mata kasar, yang tidak boleh dinilai. Tapi bagaimana seekor burung, seekor haiwan yang istimewa yang disebutkan di dalam surah ini boleh menyebutkan perkataan ini di hadapan Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku melihat dia dan kaumnya bersujud menyembah kepada matahari selain daripada Allah. Bagaimana dia boleh tahu? Melalui hanya perbuatan dan karakter sujud, dia tu sedang sembah matahari, bukan menyembah Allah. Ini sesuatu yang di luar nalar pemikiran untuk kita menggunakan panca indera bagi menembusi persoalan tersebut. Bahkan ditambah kenyataan hudhud, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Sesungguhnya syaitan telah menjadikan mereka ini menganggap baik perbuatan-perbuatan yang dibuat dan dilakukan oleh mereka. Syaitan telah menghiasi pandangan mata mereka dengan mengatakan dan menganggap apa yang mereka buat itu baik, apa yang mereka buat itu bagus, sedangkan itu adalah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanakah seekor burung boleh mengungkapkan kalimah seperti bahasa seorang yang alim, bahasa seorang ulama? Sesungguhnya syaitan telah menjadikan pandangan mereka nampak bagus, nampak baik terhadap amalan dan perbuatan yang mereka buat. Ini juga adalah di luar nalar ataupun bentuk pemikiran untuk kita memikir dan menerobos tentang hal tersebut. Walau bagaimanapun, walaupun tahlili ini, analisis ini lebih banyak mengemukakan bentuk persoalan-persoalan, sebenarnya saya sendiri terpaksa mengakui bahawa apa yang dikemukakan di dalam buku ini, walaupun lama dah saya dapatkannya, saya belinya waktu saya belajar di Al-Azhar dulu.
tapi tak rasa nak baca, tak rasa nak belik. Tapi bila duk mengajar tentang surah An-Naml dan kebetulan jumpa balik kitab ni, bila baca-baca, bila buka-buka dengan bahasa yang mudah tak tercapai. Bahawa ada analisis-analisis walaupun cuma berbentuk pertanyaan dan persoalan sampai ke tahap ni, yang sebelum ni sayalah yang lemah dan tak pandai ni terfikir tentang persoalan-persoalan yang dikemukakan. Walau bagaimanapun, dia kembali kepada apa yang saya sebutkan di awal tadi. Sifat tahlili, sifat analisis sesuai dengan kepakaran masing-masing tidaklah bersifat muktamad. Jadi melalui apa yang saya nakalkan, saya tuturkan kepada tuan-tuan, mungkin di luar sana ada yang boleh bersetuju dengan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk analisis tadi, dan mungkin ada yang boleh tidak bersetuju. Yang lebihnya kita serahkan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui atas perkara yang sebenar. Jadi pada malam ini saya berakhir di sini. Mudah-mudahan sedikit perbahasan secara ringkas dan santai dapat memberikan ilmu dan sedikit informasi untuk sama-sama kita meluaskan pandangan kita, meluaskan minda kita dengan cerapan-cerapan melalui pertanyaan-pertanyaan seperti yang dikemukakan di dalam buku dan kitab tadi. Dan saya ucapkan selamat malam kepada semua dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sebelum berakhir, jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe. Dan semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat dan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin.